pakar daripada universiti tempatan, pakar-pakar DNA. Bantu. Okey, kita sediakan. Cuma mereka ni tak boleh ke depan. Dia tak boleh hadir di mahkamah. Kalau hadir di mahkamah, tahulah mahkamah Malaysia ni, jadi saksi pun, yang macam Atai tu lah, jadi saksi pun dia pun kena. Saksi saja. Jadi tak apa. Yang perempuan berapa orang pergi ke library Universiti Malaya untuk dapatkan buku pasal DNA. Pergi jumpa dengan kerani library, kata nak pinjam buku apa? Kami nak pinjam buku-buku DNA. Dan itu kata banyak buku DNA ni. Buku-buku pasal biologi tak terbaca kamu. Buku tebal-tebal tu pula. Jadi macam mana nak buat? Dia kata lepas tu yang ni cakap sebenarnya ni untuk Datuk Seri Anwar ni. Dengar je untuk Seri Anwar, dia kata okey tak apa. Tak apa. Cik duduk. Kami pergi cari. Kerani-kerani ni pergi carikan buku-buku yang berkenaan dengan kes. Bagi. Okey. Yang pihak lelaki yang tadi telah menyediakan soalan-soalan untuk menjawab. Pada masa yang sama, seorang pakar daripada Australia dibawa. Kalau tak silap saya, dia yang nak jawab di mahkamah. Tetapi jawapannya disediakan oleh 10 orang pakar. Sampai hari nak soal jawab, si pakarnya dia mungkun. Soalan pertama, aku baca sing tanya salah seorang pegawai. Kamu pakar DNA? Betul. 15 tahun ke 25 tahun saya tak ingat. Tak apalah, tak penting 15 ke 25 pakar lah dia tu. Kamu dah tahu kamu pakar DNA. Okey. Betul atau tidak? Ketika di Universiti Malaya pada tahun kedua, kamu tak lulus biologi. Masa dia mengaji lu tak lulus rupanya. Betul. Betul, dia tak lulus biologi. Dia tak lulus biologi ni ibarat kalau seorang pakar DNA tak lulus biologi ni ibarat orang UMNO tak ambil rasuah lah. Tak lengkap lah jadi. Ibarat macam tu lah. Kata Yo kata dia tak ada duit macam tu lah. Tak lengkap jadi. Betul atau tidak? Macam mana soalan ni dia orang tahu? Macam mana soalan ni boleh ditanyakan? Salah seorang yang 10 tadi ni adalah lecturer Lim Bung Kun ni masa di Universiti Malaya dulu. Salah seorang ni adalah lecturer. Jadi Lim Bung Kun ni memang tak lulus pun. Main jadi pakar ni. Masa tu saya tengok beg dia mula kempes lah. Dia pun dah mula bagi tunduk dah. Pakar pun dah mula jadi kelakar dah masa tu. Soalan pertama. Soalan kedua. Yang ada lagi soalan-soalan lain, tapi yang saya nak bagi ni soalan-soalan penting. Soalan kedua. Kamu dah jadi pakar DNA. Ada PhD dalam DNA. Betul? Betul. Berapa buku kamu dah tulis? Berapa kertas kerja kamu dah sampaikan di seminar-seminar perubatan antarabangsa? Jawab betul-betul. Semua rekod ada. Jangan cuma nak beribu. Kalau dia jawab ya, dia nak akan disusul dengan tajuk di mana dan apa bukunya. Melainkan jawab tak ada. Tak ada. Baik pakai kempis lagi lah. Okey. Baiklah. Tak boleh jawab tak ada, tak apalah. Tak perlu go lebih baik. Mana kata dia ni memang datang daripada mana kita pun tak tahu sebenarnya. Dia bawa sajalah mana-mana kan. Tak jadi klinik doktor ayam kat mana-mana orang ambil kita pun tak tahu. Datang. Kemudian ditanya lagi. Kamu kata kamu gunakan kaedah slide. Ya, dalam library, dalam makmal ni orang gunakan mikroskop dan slide. Untuk tengok adalah kaedah-kaedahnya. Betul kaedah kamu guna tu, betul. Cross matching kamu buat. Betul. Cross matching ni mana kata cross balik lah. Buat sekali jadi buat balik. Kamu tahu atau tidak keberangkalian nak silap ni memang banyak dalam DNA. Betul. Keberangkalian silap memang banyak sebab dia DNA ni adalah satu yang dia lebih kecil daripada molekul. Sesuatu yang sangat seni dan keberangkalian silap tu ada. Betul. Betul atau tidak DNA mana-mana DNA ni umur dia boleh simpan lebih daripada 1000 tahun maklumat dalam tu. Betul. Okey, mana kata betul lah. Mana kata DNA ni bukanlah benda isu lusa ada expire date. Tak ada.
Jadi dia kata, kalau begitu, kalau kamu dah buat DNA ini, mana slide dia? Mana slide yang kamu buat bukti itu? DNA ini. Oh, dia kata dah tak ada. Slide tu dah saya tak simpan. Saya dah musnahkan. Dia boleh kata saya dah musnahkan. Kan dia kata dia tak ada, tak simpan dah benda tu. Slide tu dia dah buat minggu lepas ni, dia dah simpan. Dia tak ada dah. Dia hanya boleh bagi tahu surat laporan dia saja. Slide semua dimusnahkan. Sedangkan DNA ni untuk boleh digunakan, data DNA ni sampai 1000 tahun boleh digunakan. Oh, dia kata dia tak simpan. Dah mula dah. Dia mula dah jadi, saya tengok muka dah mula tunduk dah masa tu. Dah mula tunduk dah. Nasib baiklah konspirasi di situ nampak benda ni cepat-cepat memadamkan keterangan dia orang ni. Mahkamah arahkan keterangan ni jangan dipakai expunge, jangan pakai langsung, jangan rekodkan langsung. Kerana kalau tidak, dia punya tu saja dah habis. Kes tu akan dimenangi oleh keterangan dia tu saja. Lepas tu lepas hari itu saya pun tak pernah dengar Lim Bung Kun ni dah jadi Lim Bungkus lah katanya. Saya pun tak tahu dia di mana, tahta dekat Mongolia sekarang jadi apa kita pun tak tahu. Hilang. Tapi poin yang saya nak bagi tahu pada sini bahawa itulah sumbangan. Sumbangan orang yang kita tidak, yang kita jangan menganggap bahawa orang ni hero, tidak. Semua orang ada sumbangan sekadar kemampuan kita. Sumbangan ini sangat penting. Jadi mana kata jangan anggap. Sebab tu saya kata saya lukis kartun, lah. Saya buat cara saya. Kalau menoreh getah pula, menoreh getah nak sumbang macam mana? Tengah-tengah menoreh tu ukirlah sikit apa-apa kat situ. Jatuhkan BN. Kena getah pisau menoreh tu dekat pokok getah ada, jatuhkan BN. Sumbangan besar tu. Kalau penoreh getah ditangkap kerana melawan kerajaan ni, hebat ni. Jadi setiap tu harus ada. Ketika Datuk Seri Anwar dihantar ke hospital, dia dah mesti dalam penjara tapi di hospital. Seri Anwar ni dia suka makan cokodok. Dia memang suka sangat cokodok. Tu yang masak dia tu, nurse yang bawa cokodok tu. Bawa macam mana? Waktu nak cuci baju, waktu time cuci baju tu kena masuk. Amah-amah ni, nurse ni dia boleh masuk. Dia boleh masuk nak kemas-kemas sapu-sapu sampah bilik Datuk Seri, dia boleh masuk. Walhal bilik tu, M16 3 lapis. Saya berjaya masuk sekali. Berjaya masuk bawa kamera lagi. Tak macam mana saya pun heran sekarang macam mana saya boleh masuk bilik tu. M16 3 lapis. Bawa dengan kamera, Datuk Seri kata tolong tutup kamera. Kalau tidak, bawa penjara ni habis kena buang. Saya tutup lah. Tapi saya dapat masuk. Tapi orang-orang ni bawa cokodok. Dia tahu kata Anwar suka cokodok, dia suruh masak, bawa. Waktu pergi cuci, waktu nak kemas-kemas, nak tukar katil pun lebih kurang sikit, kat bawah tu dia masukkan. Bawa cokodok. Ini penting sumbangan-sumbangan dia orang ni. Biasa saya di Jerman, saya pergi ikut Datuk Seri Anwar di Jerman. Wah, businessman punya lah ramai datang. Udang kalah disediakan. Saya kata udang kalah ni tak bererti berbanding dengan cucuk kodok masa orang bagi masa Anwar kat penjara tu. Itu lagi bernilai. Ini masa dah bebas memanglah macam-macam dia boleh bagi.